الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita sambung muka surat 411. Qala al-musannif rahimahullah, fa idza mata nudiba li arfaqi maharimihi taghmiduhu wa shaddu lahyaihi wa talinu mafasilihi wa naz'u thiyabihi thumma yustaru bi thawbin khafifin wa yuj'al ala batnihi syai'un thaqilun. Apabila pesakit telah mati, disunatkan kepada orang yang paling berlemah lembut dengan pesakit di kalangan keluarganya yang haram kahwin antara mereka untuk memejamkan matanya, mengikat tulang rahamnya, jangan bagi tenganga, nanti tak elok, melembutkan sendi-sendinya, sapu minyak-minyak, dan menanggalkan bajunya. Kemudian mayat itu ditutup dengan kain yang nipis dan diletakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya supaya tak masuk angin. Dalil ada di bawah tentang kematian Abu Salamah. Abu Salamah ni adik susuan Nabi. Dia mati, mata dia terbeliak, terbuka luas. Ada orang duk cakap-cakap, Nabi kata jangan kata apa-apa dekat Abu Salamah. Mati mata terbuka ni biasalah. Biasa, benda tu benda biasa. Sebab inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh apabila dicabut, mata akan mengikutinya. Orang tu panggil memandang, memandang mata, tengok roh keluar. Jadi tutup biji mata, tutup kelopak mata. Baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutup mata. Rahang ni ikat. Cari minyak-minyak buah kat sendi-sendi. Kita tidak payah lagi kerah, nanti nak mandi payah kerah. Buah kat siku, buah kat sendi-sendi ni. Baik. Wa yubadiru ila qada'i dainihi au ibra'ihi minhu wa tanfidhi wasiyatihi wa tajhizihi fa idza mata faj'atan taraka liyatayaqqana mautuhu. Kemudian segerakan membayar hutang yang ditanggung oleh si mati, atau meminta hutang itu dihapuskan daripadanya, minta halal. Siapa-siapa yang ada hutang, siapa-siapa yang si mati berhutang, mai jumpa kami nak bayar, ataupun minta tuan-tuan tolong halal. Dan begitu juga siapa-siapa yang berhutang dengan si mati kena bayar kepada pewarisnya. Siapa-siapa hutang si mati kena bayar kepada pewaris. Apabila seseorang mati mengejut, maka biarkan
Okey, dan melaksanakan wasiatnya. Wasiat macam pagi tadi kita sebut wasiat kepada orang yang bukan pewaris. Itu pun tak boleh lebih daripada 1/3 jumlah harta keseluruhan tu. Kita tengok ada berapa setelah ditolak kos kematian, mandi mayat, semua hutang-hutang dia. Okey, kita tunaikan wasiat dia, wasiat kepada bukan pewaris. Wasiat itu paling banyak 1/3 daripada keseluruhan harta si mati. Kalau lebih daripada 1/3, kena minta keizinan dan kelulusan waris. Kena tanya, kena bincang. Sebarang perbincangan sebelum si mati ni mati, sebelum dia mati tak sah. Mesyuarat perbincangan mesti selepas dia mati. Tengok waris setuju tak untuk meluluskan wasiat yang lebih daripada 1/3. Kalau semua setuju, boleh bagilah wasiat tu lebih daripada 1/3. Kalau ada seorang tak setuju, atau ada di kalangan ahli wasiat ni yang belum baligh atau akal yang tidak sempurna, maka kena bagi dekat wasiat tu 1/3, 2/3 lagi untuk difaraikan. Begitu. Ustaz, kalau orang berhutang dengan si mati dan masa nak bayar tu waris kata tak apa, kami tu kena sebulat suara. Boleh ke kami tu kena sebulat suara? Semua yang layak terima faraid kena duduk sekali bincang baru boleh jadi kami halal. Yang kata tak apa, kami, perkataan kami itu bukan seorang, bukan dua orang. Semua yang terlibat untuk dapat harta faraid tu maksud kami. Dan jangan ada yang bawah umur, jangan ada yang dia punya akal tak sempurna. Kalau ada ni pun tu tak boleh duk pergi kata kami halal. Faham noh? Kami ni semua pewaris. Seorang dua tak boleh. Isteri si mati tak boleh, kena kumpul anak si mati. Siapa-siapa yang layak lah, mak ayah si mati ke. Macam tu. Semua dah besar-besar, semua akal waras, semua sebulat suara menghalalkan, baru jadi halal ke tidak kena bayar. Pasal itu dia masuk dalam pusaka peninggalan si mati. Si mati tinggal duit, si mati juga tinggal sejumlah hutang yang orang hutang dia belum bayar. Okey? Seorang dua tak boleh buat keputusan. Kadang-kadang ada ibu mati, anak ni dia terus buat keputusan, duit ni kita buat wakaf. Duit ni kita bagi kat Ustaz Zamri untuk buat bangunan surau ke sekolah ke. Saya nak terima tu, saya takut juga tu. Saya tanya ni semua waris setuju ke? Dia kata tak apa, ni pasrah kat dia lah. Dia buat apa pun tak, kena bincang elok-elok. Sebab harta orang mati dipanggil pusaka. Duit dia pusaka. Harta boleh alih pusaka. Harta tak boleh alih, rumah tanah pusaka. Termasuk juga sejumlah wang yang orang hutang dia belum bayar. Lepas dia mati baru orang ni akan bayar. Itu juga pusaka. Tidak boleh ada seseorang yang mendakwa kata dia mendapat kuasa penuh. Kena bincang, sama-sama bincang elok-elok. Kalau semua sebulat suara nak halal tak apalah. Wasiat ni dengan lisan pun sah, tapi biar ada hitam putih. Tak ada hitam putih nanti orang tak tunai wasiat, payahlah. Jadi untuk lebih kemah, kena ada hitam putih. Wasiat dengan lisan ke atau ada saksi? Sunat ada saksi, sunat tulis. Biar ada hitam putih. Supaya tak jadi bergaduh di belakang. Okey? Saksi itu siapa? Waris ke siapa? Tak ada masalah. Orang yang layak jadi saksi, orang yang bukan fasik, dia layak jadi saksi. Orang yang tak buat dosa besar, dia berkelayakan untuk jadi saksi. Waris sendiri pun tak apa, orang lain pun tak apa. Baik. Yang tak boleh wasiat kepada waris, tak boleh. Dan melaksanakan wasiatnya. Kalau dia ada wasiat, jangan sembunyikan wasiat dia. Anak-anak tahu dia ada wasiat, kena tunaikan wasiat. Dan menguruskan jenazahnya. Ini kena cepat. Kena cepat. Jangan lengahkan. Bayang utang, urus jenazah semua ni jangan lewat. Apabila seseorang mati mengejut, maka biarkan dia seketika untuk dipastikan dia benar-benar telah mati. Kita tengok nombor 2, nombor 3 nota kaki tu. Disunatkan kepada waris
bagi mayat yang mati mengejut, hendaklah mereka mengeluarkan sedekah dan niatkan pahala sedekah untuk si mati. Keluar ni guna duit waris. Waris buat collection, kita sedekah niat untuk si mati. Kita wakaf niat untuk si mati. Duit hak si mati tinggal itu jangan duit sedekah, jangan duit buat wakaf. Yang tu kena faraid dulu. Yang tu kalau kata nak wakaf duit orang mati ni bukan ada banyak ustaz, ada dalam 1,000 je. Yang tu kena bincang sama-sama waris. Kalau semua pakat tak mau, yang tak mau tu orang yang akal waras, yang tak mau tu semua dah baligh, tu syarat dia. Waris dewasa, akal sempurna. Tak maulah 1,000, kalau faraid pun dapat seorang sikit je, buat apa ustaz? Okey, semua. Anak-anak dia tak mau, isteri dia tak mau, ibu ayah dia tak mau. Itulah waris terdekat, mak ayah si mati, isteri si mati, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan si mati. Semua besar-besar dah. Semua tak ada yang cacat mental, tak ada gila, tak ada nyanyuk, semua okey. Kalau betul-betul tak mau, tak apa lah. Dia pun wakaf lah niat untuk si mati. Yang kita cerita ni, kalau disunatkan kepada waris bagi mayat yang mati mengejut, hendaklah mereka tu waris tu mengeluarkan sedekah, guna duit poket waris sendiri, duit poket anak-anak sendiri, bersedekah dan niatkan pahala untuk si mati. Macam tu. Guna duit orang hidup, sedekah untuk orang mati, yang tu tak apa lah. Yang kita duk bahas tadi tu, kita guna duit orang mati, walaupun niat nak buat baik, nak wakaf, tapi tak boleh kita bertindak seorang diri, sebab duit ni duit pusaka, duit ramai-ramai. Tak boleh kita buat kepala kita seorang je. Ustaz, sekarang kalau mati kat rumah waris, tak boleh pegang. Kat mana nak ke rumah? Ustaz, sekarang kalau mati kat rumah, macam tu kan, waris tak boleh pegang. Sehingga pihak KKM polis ambil mayat ke hospital. Kes di tempat saya lepas 3 jam baru pihak KKM mai. Okey. Apa soalannya? Soalan dia urus lambat lah, no? Lambat yang tidak disengajakan, tak apalah. Kalau saja buat lambat tu tak boleh lah. Sunat disegerakan. Kita baca tadi kan, sunat disegerakan. Kalau dah ada sebab yang tu di luar daripada keadaan biasa, itu dia dalam keadaan yang darurat, itu dia ada hukum yang pasti. Kalau duit orang mai sedekah tu milik si mati ke, kena faraid juga? Tu bukan milik si mati. Yang tu bukan pusaka. Pusaka harta peninggalan si mati, dia tinggal dekat family dia. Orang bagi sedekah dalam tabung, terpawai jak tu, hak tu bukan hak si mati. Hak tu duit sedekah, terpulanglah kepada keluarga, nak bincang ramai-ramai ke, ataupun kalau yang mati tu suami, kita bagi kat isteri dia lah. Isteri dia menjadi hak mutlak, nak buat apa pun buat lah. Duit tu duit derma. Tu hak, kalau yang mati suami, hak isteri lah, nak buat apa buat, tak perlu faraid. Begitu juga duit insurans, dah mati baru insurans tu dapat. Dah mati baru dapat insurans. Jadi duit tu diperolehi selepas mati. Yang tu hak mutlak isteri. Kalau yang mati suami lah. Kalau yang mati isteri, hak mutlak suami. Kalau yang mati anak, hak mak ayah dia. Macam tu lah. Buatlah apa pun. Buat apa? Terpulang. Kalau duit pension tu faraid. Kalau ada kerja dia mati, dia tinggal harta atas kerja dia. Contoh dalam kitab, contoh dia ni pi tahan ikan, pi tahan taut ni lah, pi tahan bubu. Ada kerja lah. Dia pi tahan bubu, dia pi letak pukat, dia pi memukat, dia tinggal. Hak mengai tinggal tu panggil taut kan? Taut. Letak pukat, letak bubu tu kerja dia lah. Balik 2-3 hari dia demam mati. Pukat tak angkat, tapi dia yang letak. Dapat ikan tu kena faraid. Ikan tu kena faraid. Pi jual dapat duit, bahagi duit atau bahagi ikan.
Timbang berapa kilo dia ni dapat, berapa kilo dia ni dapat. Kena buat macam tu. Sebab tu usaha si mati, dia kerja, dia buh pukat, ikan lekat. Celah-celah tu ikan lekat, dia mati. Siapa yang letak pukat? Dia. Hak jenis tahan burung pun dia letak jerat. Dia letak jerat, dia balik rumah, dia mati. Burung yang dapat tu, kena afraid. Faham tak? Tu contoh dalam kitab. Hajak orang buh tu bukan si mati yang main tadah jak, main derma. Dah, dia mati baru orang letak tabur. Dia mati, orang pun tak tabur, orang tak kursi, orang main, orang sedekah. Itu bukan kerja si mati. Dia mati dah baru orang buat kutipan tu. Kutipan simpati lah kan. Itu bagi kat bini dia lah nak buat apa. Terpulang, tak payah faraid, tak payah apa. Baik. Sunat kalau ada keluarga kita yang mati mengejut, kita tolong sedekah guna duit poket kita sendiri, niat untuk dia. Tengok hadis an Aisyah 413. Mayat jadi keras ustaz. Tu saya tak tahu lah nak baca mana, kesian lah. Patutnya kena bubuh minyak lah. Minyak melembutkan. Sendi-sendi tu sapu-sapu minyak lah, bagi lembut supaya tak keras. Nasib lah nak baca mana. Habuan masing-masing. Baik, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftutilat nafsuha wa azunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaih. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW dan bersabda, sesungguhnya ibuku mati mengejut dan saya menyangka sekiranya dia sempat bercakap, sudah tentu dia teringin untuk bersedekah. Sekiranya dia mati lambat, dia sakit, tentulah dia ada peluang bercakap, tentu dia akan sedekah sana, sedekah sini. Tapi mati mengejut, tak sempat sedekah. Adakah ibuku mendapat pahala jika saya bersedekah? Saya sedekah guna duit saya lah. Untuknya, baginda bersabda, ya. Buatlah apa kebaikan pun. Kita niat untuk orang mati, insya-Allah sampai. Baca Quran untuk dia, derma untuk dia, wakaf untuk dia, begitu. Tapi guna duit kita lah. Duit peninggalan dia tertakluk kepada undang-undang faraid lah. Guna duit kita buat wakaf untuk dia. Kalau nak guna duit dia, kena bincang dengan anak-anak waris-waris yang lain yang terlibat. Wa ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa hamluhu wa dafnuhu furudu kifayah. Hukum memandikan mayat, mengkafankannya, salat ke atasnya, menanggungnya dan mengebumikannya, urus dia lah tu. Hukum dia fardu kifayah. Bukan semua orang kena buat. Ada orang tertentu buat, orang lain dah gugur dosa. Ada orang memandikan, hak orang lain, okeylah, tak berdosa. Tapi kalau ada semua pulau dia, tak ada siapa mandikan dia, tak ada siapa kafankan dia, tak ada siapa korek liang untuk dia, semua berdosa. Dosa habis satu kampung. Itu makna fardu kifayah. Apabila ada sebahagian manusia melaksanakan tanggungjawab itu, gugur dosa daripada orang lain. Kemudian mayat akan dimandikan. Okey, kita masuk tajuk mandi pula. Tadi mati, apa perlu buat? Kalau ikut undang-undang ni kena pergi report untuk dapat sijil kematian, untuk dapat keizinan korek liang. Kemudian hak dia rumah ni, salin baju dia, tukar bubuh kain yang jarang, yang nipis, tindih perut dia sikit. Kemudian letak minyak tani apa semua kan. Itu peranan yang perlu kita buat. Bila mati macam tu, ada sebahagian dia telefon bagi tahu, kemudian ada orang yang pergi buat report untuk dapat surat kebenaran korek liang. Semua itulah kontak dengan tukang mandi apa semua, orang masjid, orang yang terlibat, orang yang berpengalaman lah, orang yang berpengalaman dalam hal tersebut. Soalan, berapa orang yang kata lepas fardu kifayah ustaz? Berapa orang sekali kita tengok mandi seorang pun tak apa. Kalau seorang boleh seorang pun tak apa.
Nanti kita masuk satu-satulah. Lepas mandi kafan, lepas kafan semayang. Semayang berapa orang, kena 2 orang ke, seorang ke, semua akan dijelaskan lepas pada ni, insya-Allah. Baik. Faslun fi ghaslil mayyit. Fasal memandikan mayat. Fa in kana rajulan fal aula bi ghaslihi al abu, thumma al jaddu, thumma al ibnu, thumma al akhu, thumma al ammu, thumma ibnuhu ala tartibil asabat. ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم. Jika mayat itu laki, yang mati orang laki, siapa paling layak memandikan? Maka yang paling layak memandikannya ialah bapanya, bapa kandung, kemudian datuknya, kemudian anak lelakinya, kemudian saudaranya, kemudian bapa saudaranya, kemudian sepupunya mengikut susunan asabah dalam ilmu faraid. Jadi kalau yang mati itu orang lelaki, hak bagi mandi dia pun lelaki. Ikut tartibul usubah dalam ilmu faraid. Cuma dalam ilmu faraid ni, asabah ni orang yang tak dapat pecahan tapi dia dapat baki, dia dapat balance. Kalau isteri dapat pecahan 1/4, kita mati, isteri kita sama ada dapat 1/4 ataupun 1/8. Kalau kita ada anak, isteri kita dapat 1/4. Kalau kita yang mati ni tak ada anak, isteri kita, kalau kita tak ada anak, isteri kita dapat 1/4. Kalau kita yang mati ni ada anak, isteri kita dapat 1/8. Isteri dipanggil ashabul furud, orang yang menerima pecahan. Anak perempuan pun dia ada pecahan. Kalau anak perempuan tunggal, pak dia mati atau mak dia mati, dia anak kepada mayat. Anak perempuan tunggal 1/2. Kalau anak perempuan ramai 2/3. Yang dapat balance ni dia tak dapat pecahan, dia menunggu baki. Yang ni anak laki, cucu laki, ayah, datuk, saudara, brother lah, saudara seibu sebapa, saudara sebapa, kemudian anak saudara, lepas tu pak penakan si mati, pak penakan mayat dan juga anak pak penakan itu sepupu mayat. Jadi ikut susunan tu lah. Kita mati, anak kita bagi mandi ke, ayah kita bagi mandi ke, tok wan kita bagi mandi ke, mereka ni orang yang layak. Kalau mereka tak bagi mandi, thummar rijalul aqarib, kemudian lelaki dari kaum keluarga terdekat, sepupu, 2 pupu, adik-adik beradik lah bagi mandi. Thummal ajanib, kemudian lelaki yang asing, jemput orang lain lah, juru mandi memandikan. Adik-beradik semua tak mau bagi mandi, panggil orang lain terus mandi. Yang ni kena upah lah, kalau kat orang lain kena upah. Kalau adik-beradik sendiri tak payah upah, free, tak apa. Kemudian isteri boleh mandikan suami. Thumman nisa'ul maharim, dan kemudian perempuan-perempuan yang haram kahwin dengannya. Mak dia nak pergi mandi dia pun boleh, kak dia nak pergi mandi dia pun boleh, adik-adik dia nak pergi mandi dia pun boleh. Macam tu. Mau kita cerita afdal ayah, datuk, anak laki, cucu laki, saudara dia, anak saudara dia, pak saudara dia, anak pak saudara yang kita panggil sepupu. Begitulah. Kalau tak erti mandi pun kita panggil lah orang yang berpengalaman seorang, lepas tu dibantu oleh 2 orang anak si mati sendiri. Berpengalaman ni dia boleh bagi arahan, buat macam ni, buat macam ni. Anak dia bagi mandi sendiri. Tak biasa, tak ada pengalaman, kena guna orang tua juga. Orang tua masuk bukan untuk memandikan tapi untuk bagi arahan, buat macam ni, macam ni. Anak dia bagi mandi sendiri. Yang paling elok 3 orang lah, atau 4 orang. 3 atau 4 orang kata seorang pun boleh. Kalau seorang tu dia cekap, dia seorang bagi mandi. Tapi payah nak kali ikut ni, perlu pembantu. Isteri mandi suami pun boleh, tapi isteri nak angkat suami mungkin berat kan. Terpulang yang paling afdal orang lelaki, juru mandi dia pun lelaki. Wa in kana imra'atan, kalau mayat tu perempuan, ghassalaha an-nisa'ul aqarib, thumma al-ajanib, thumma az-zawj, thumma al-maharib.
Jika mayat itu perempuan, maka yang paling layak memandikannya ialah perempuan dari kalangan keluarga terdekatnya. Kemudian perempuan asing. Kemudian suaminya. Ini Rasulullah pernah bercadang nak mandikan Sayyidatuna Aisyah. Kalau Sayyidatuna Aisyah mati dulu, suami mandi isteri, boleh. Kemudian laki-laki yang haram berkahwin dengannya. Kita tengok dalil di bawah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه قال بل أنا يا عائشة ورأساه ثم قال وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك قلت لكأني بك والله لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في مرضه الذي مات فيه رواه ابن ماجه. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah selepas selesai menguruskan jenazah di perkuburan Al-Baqi'. Ini cerita dia. Satu hari, tengah hari musim panas. Nabi selesai urus jenazah, semayang, kebumikan, semua selesai, Nabi pun balik rumah. Musim panas. Panas ni dia kalau kena kepala memang sakit kepala, mata kita pun jadi kelam, panas sangat dia jadi kelam, hangat, tak selesa. Nabi pun balik rumah lah nak berehat. Ketika itu Sayyidatina Aisyah kata, aku rasa sakit kepala. Hari itu aku sakit kepala, mungkin kerana faktor musim panas. Sakit kepala ni, migrain ni, sakit kepala, sangat-sangat sakit kepala. Bila Nabi balik masuk rumah, aku habaq kat Nabi. Aku berkata, alangkah sakitnya kepalaku ini. Wa ra'sa, mengadu sikit kepala. Tak salah. Kalau kita sakit, kita habaq kat orang kita sakit, tak salah. Allah, sakit lah bang, sakit nyut. Kepala saya ni sakit sungguhlah hari ni, sakit kepala. Tidak jadi satu kesalahan. Itu bukan tak redha. Itu bukan mengeluh, nak habaq. Sakit. Mana tahu suami boleh picit, boleh embuih-embuih kan? Ataupun suami tolong pergi cari ubat ke apa ke, jampi-jampi sikit. Sakit ni kepala ni, tak salah. Itu biasa bagi manusia, bila sakit dia beritahu. Walaupun tempat mengadu kita yang hakiki kepada Allah lah, kita nak habaq kat suami, kat anak, kata sakit kepala, sakit perut, itu tidak menjadi satu kesalahan. Dia beritahu kata dia sakit kepala. Rasulullah pun sakit kepala hari itu. Rasulullah pun sakit kepala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan aku, wahai Aisyah, lebih sakit kepala darimu. Itu Rasulullah sakit kepala. Bahkan sakit kepala Rasul lagi teruk. Rasulullah tahulah orang biasa-biasa ni biasa sakit kepala. Rasulullah pun biasa sakit kepala. Tapi hari itu sakit sungguh kepala. Memang Allah uji Nabi, kalau orang demam, Nabi akan demam 2 kali ganda orang biasa. Panas sangat-sangat. Kalau isteri Nabi sakit kepala, Nabi bagi tahu ni ikhlas betul ni, aku sakit kepala lebih daripada kamu. Sakit kepala ni. Allahu Akbar. Dua-dua orang sakit kepala, suami isteri. Kemudian baginda bersabda lagi, tidak menjadi masalah bagi diriku seandainya kamu meninggal dunia lebih dahulu dariku, kerana aku sendiri yang akan memandikan. Nabi seorang-seorang mengkafankan, mengimamkan solat dan mengubumikan kamu. Nabi kata, tak apalah wahai Aisyah, andai takdir kamu meninggal dunia lebih awal daripadaku. Mana Nabi tak tahu siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Nabi cakap tu ayat romantis lah.
Nabi nak pujuk, tak apalah sakit pun. Kalau kata sakit ni bawa maut, la samahallah, tak minta lah mati. Tapi kalau kata sakit ni menjadi penyebab mati, sakit kepala boleh mati kalau Allah izinkan mati. Kalau kata kamu mati dulu, berbanggalah kamu. Aku seorang-seorang, aku suami, aku akan mandikan kamu. Aku tak bagi orang lain mandi, aku bagi mandi. Aku kapan, aku jadi imam, aku masuk dalam liang, aku macam tu. Orang lain tolong-tolongnya. Orang lain tolong kali liang. Aku sebagai suamimu, aku akan buat semua tu untuk mayat kamu. Special loh. Tadi Nabi baru balik semayang, Nabi cuma jadi imam, Nabi cuma hantar pergi kuburnya. Ni tak, Nabi akan masuk dalam liang tu, akan masukkan Sayyidatina Aisyah, suami misal. Nabi cakap macam tu. Orang lelaki kadang-kadang dia cakap macam Nabi cakap tadi kan. Orang lelaki dia nak tunjuk kata dia sayang bini, dia nak tunjuk kata dia kasih. Saya akan buat semua A to Z, mandi saya, kapan saya, imam saya, masuk sampai liang tu saya semua. Nak habaq kata sayang lah. Sayang isteri. Tu cara orang lelaki lah. Cara orang perempuan pula kadang-kadang dia faham lain. Dia kata macam nak doa bagi kita mati pun. Lepas tu kahwin lain. Dia faham ke tu orang perempuan jangan. Dia faham ke lain. Dia kata tu nak doa bagi kita mati tu. Kita mati dulu, dia mati lambat, dia bagi mandi, dia kapan, dia ni. Lepas berapa hari kahwin lain lah. Tu nak kahwin lain lah tu. Sahih lah. Dah habis kita, kebumikan kita, turun tanah, sedih-sedih, berapa hari sedih, dapat bini baru kan. Orang bangku tu kan. Biasa. Kadang-kadang kita melawak dengan isteri kita, kita sembang-sembang, dia faham kot lain. Kalau kita layan dia, kita pun naik angin juga, kita doa, bukan macam tu. Boleh jadi pertengkaran, boleh jadi bergaduh. Rasulullah tak, bila Sayyidatina Aisyah faham menyimpang, Rasulullah senyum je, malah nak layan. Tengok apa kata Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah sebagai seorang perempuan, dia faham kot lain. Dia kata, tu nak doa bagi kita mati tu. Lepas tu mandi kita, kapan kita, sembahyang kita, hantar pergi kubur. Lepas tu kahwin lain lah. Kok tu pula, subhanallah. Nabi nak abang macam lain. Aku berkata seolah-olah Tuhan seperti mengharapkan kematianku. Sayyidatina Aisyah kata, demi Allah, jika Tuhan melakukan semua perkara itu, kemudian tentulah Tuhan akan pulang ke rumahku dan menggauli sebahagian isterimu yang lain. Mana kahwin lain lah. Ataupun ambil bini lain, memang masuk duduk rumah saya ni. Rasulullah marah tak? Rasulullah tak marah. Rasulullah faham psikologi orang perempuan. Rasulullah SAW tersenyum mendengar kata-kata itu. Kemudian bermulalah baginda jatuh sakit yang menyebabkan kewafatannya. Siapa wafat dulu? Rasulullah. Itu Rasulullah pun tak tahu siapa dulu, siapa kemudian. Rasulullah dulu. Sayyidatina Aisyah terus hidup. Kan sampai zaman Sayyidina Ali pun Sayyidatina Aisyah masih hidup. Okey, dalil dia kita nak habaq, suami boleh memandikan jenazah isteri. Kalau isteri nak mandi suami ni mungkin berat sikit lah. Kena angkat semua angkat. Kalau mampu tak salah boleh. An Asma binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsat ay yaghsilaha zawjuha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu faghasalaha huwa wa Asma bintu Umais radhiyallahu anhuma. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah. Artinya daripada Asma binti Umais radhiyallahu anha, sesungguhnya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada suaminya. Dia pesan kat suami dia. Wasiat dia nak apa? Bahawa jenazahnya hendaklah dimandikan oleh suaminya sendiri, Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Maka ketika dia meninggal dunia, Ali dan Asma binti Umais memandikannya. Gitu. Suami bagi mandi isteri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
rahimallahu imra'an ghasalathu imra'atuhu wa kuffina fi akhlaqihi. Qalat fafa'ala dhalika bi Abi Bakr ghasalathu imra'atuhu Asma bintu Umais al-Ashja'iyah wa kuffina fi thiyabihi allati kana yabtadiluha. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati sesiapa yang isterinya memandikan jenazahnya. Isteri Sayyidina Abu Bakar mandikan jenazah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, suami mandikan isteri, suami mandikan isteri, isteri mandikan suami, tak jadi masalah. Kisah Sayyidina Ali, boleh Fatimah mewasiatkan pada Sayyidina Ali, macam mana tu? Boleh Fatimah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali? Boleh, wasiat mandi bukan wasiat harta. Wasiat harta tak boleh. Harta tertakluk kepada undang-undang faraid. Tidak boleh wasiat kepada pewaris. Abang Faidrus ni wasiat tolong mandi. Kalau cik mati abang mandi nah, janji nah. Isteri sakit, suami sihat, nampak teruk dah isteri kata, kalau betul ya abang cintakan saya mati, saya harap sangat abang mandikan saya dan anak-anak. Wasiat macam tu tak apa, tu pesanan. Nama wasiat masuk pesanan, pesan. Macam dia pesan dia nak mati, dia panggil anak-anak dia, mak, Umi nak wasiat, Umi nak pesan ni, Umi mati, hampa jangan lupa tiap-tiap malam sebelum tidur baca 3 qul hadiah kat Umi. Okey? Okey. Faham? Faham. Jangan lupa ni wasiat ni, Umi harap sangat kalau Umi mati sebelum tidur hampa baca 3 qul. Niat pahala hadiah kat Umi. Kena tunai nak wasiat dia. Wasiat butuh tak apa. Pesan amalan, pesan suruh tolong jurih mandi. Aku tu tak apa. Yang tak boleh tu, Umi ada duit 1 juta, kalau Umi mati, duit Umi ni berapa ratus ribu kat Along, berapa ni nak bagi kat ni, kalau Umi mati nak bagi kereta ni, tak boleh, tak boleh. Mati je, nanti kita urus cara faraid. Kerana Allah yusikumullah, Allah telah mewasiatkan, yakni Allah telah menetapkan wasiat kita. Jangan mengganggu wasiat Allah, jangan campur tangan dalam urusan faraid. Kalau nak bagi terus. Anak lelaki boleh mandikan mak, boleh. Anak perempuan boleh mandikan ayah, boleh. Tapi afdalnya orang lelaki mandikan orang lelaki, orang perempuan mandikan orang perempuan, kecuali suami isteri. Yang terbaik kalau kita ada anak lelaki ramai, anak perempuan ramai, anak perempuan mandikan mak, anak lelaki tunggu ayah mati, nanti anak lelaki mandikan ayah. Macam tu. Sebab berbeza jantina tu memang boleh, harus hukum boleh, tapi tak syok lah. Sebab mandi ni saya lagi nampak ni takut memalukan, mengaibkan mayat, takut itulah. Boleh, tak ada masalah, hukum harus, sebab ni pun mahram. Tapi yang terbaik, mayat perempuan, orang perempuan bagi mandi, mayat lelaki, orang lelaki bagi mandi. Suami isteri tak apa, tu khas lah. Suami mandikan isteri, isteri mandikan suami. Orang yang kita tak segan lah, orang yang kita tak segan, kita mandi dengan anak kita, kita mandi air terjun, mandi kolam sekali, kita tak ada rasa segan apa. Jadi kalau kita mati ni, patutlah bagi mandi kita, insyaAllah. Daripada kita import orang lain mai tengok badan kita, perut kita pun besar sikit, bulu getih pun banyak, kita segan. Orang mati dia masih ada perasaan malu tu, tapi nak buat macam mana? Jadi sebaik-baiknya anak kita, anak murid kita, hak orang yang rapat, orang yang baik dengan kita, orang itulah yang memandikan. Baik. Semoga Allah merahmati sesiapa yang isterinya memandikan jenazahnya dan dia dikafankan dalam pakaian yang sudah lama dia pakai. Aisyah berkata, lalu dilakukan yang demikian itu pada jenazah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayah dia lah isterinya yang bernama Asma binti Umais yang memandikan jenazahnya. Dan dia dikafankan dalam pakaian yang dia selalu memakainya ketika bekerja. Itu jubah dia lah. Sayyidina Abu Bakar, dia sakit, dia pakai jubah putih. Duk sakit ni, duk berehat tu pakai jubah putih. Dia berwasiat, mati dia nak pakai jubah ni juga, jubah putih ni.
pakai jubah putih, lepas tu tambah lagi lah dengan kain kapan dua helai. Satu jubah, dua kain kapan, kira 3 jugalah. Macam tu. Macam tu pun boleh. Kita ada jubah putih, jimat sikit, tak payah beli kain kapan banyak-banyak. Pakai satu jubah putih, tambah lagi 2 helai kain kapan. Macam Sayyidina Abu Bakar buat. Wa in kana kafiran fa aqaribuhu al-kuffar ahaq. Jika mayat itu orang kafir, maka kaum kerabatnya lebih berhak. Atau biarkan dia apalah. Orang kafir mandi kan? Mandi tak bila mati ya? Kalau Kristian dia pun mandi. Kafir lain tak tahu mandi ke tak? Jadi orang kafir biar dia beradik dia mandi, kita tu sama nyebok lah. Tu maksud pengarah. Tengok dalil hadis di bawah. An Sa'id bin Jubair قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن أبي مات نصرانيا فقال اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه رواه البيهقي. Artinya daripada Sa'id bin Jubair berkata, Sa'id bin Jubair ni dia anak murid Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair berkata, seorang lelaki datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tengah duduk belajar dengan Ibnu Abbas, tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki itu bertanya, lelaki itu berkata, sesungguhnya bapa saya mati sebagai seorang yang beragama Kristian. Lelaki ni kata, pak dia Kristian mati dah. Dia Islam lah lelaki ni. Ibnu Abbas berkata, mandikan dia. Hang anak ambil mandikan pak. Kristian yang mandi. Mandikan dia, kafankan dia, lumurkan wangian, kemudian kebumikan dia. Mandi tak salah, kafan tak salah. Yang tak boleh itu semayang. Semayang jenazah orang kafir tak boleh. Mandi kafan boleh. Baik. Tapi dia nak urus tanam apa semua boleh, cuma dia jangan buat ritual keagamaan. Hak mana bersangkut dengan akidah dia tak boleh buat. Kalau bakar tu anak tak boleh bakar lah. Anak Islam, bapa Hindu bakar, dia jangan terlibat, jangan dia ambil api pergi bakar pula, tak boleh, haram. Kalau untuk tanam, mayat haji dia tanam, dia boleh tanam. Dia Muslim, pak dia kafir. Dalam agama ni pun ada mandi, dia mandikan, tak apa, dia kapankan, dia bungkui, dia tanam, jangan semayangnya. Dan di perkuburan tu, kalau ada aktiviti keagamaan, dia jangan campur lah, dia cuma hadir saja. Itu maksudnya. Wa yundabu kaunul ghasil aminan, disunatkan keadaan tukang mandi mayat itu seorang yang amanah, yang profesional, yang tak cerita ke orang lain. Kok dia bau busuk ke, keluar ulat ke, dia kena amanah. Jangan cerita ke orang. Cari tukang mandi yang macam tu. Disunatkan kepada tukang mandi mayat itu seorang yang amanah. Mayat dimandikan di tempat yang tertutup dan tidak dihadiri oleh orang ramai kecuali tukang mandi dan pembantunya. Dan disunatkan juga memasang asap yang wangi dari awal mandi hingga akhirnya. Nak tutup pokok busuk kan, buah perfume lah zaman sekarang, buah perfume jual. Tak mau orang duk tunggu keluar bau, ya Allah busuknya. Cuba kita elakkanlah benda tu. Tu yang guna kapuk baruih ya. Kapuk baruih dia menyegarkan badan mayat, menguatkan badan, mewangikan badan, lagi apa lagi? Kapuk baruih ni juga bila bubuh dalam tanah, insya-Allah lambatlah binatang nak makan. Serangga-serangga ni dia tak mau kapuk baruih. Mayat akan reput juga, cuma lambat sikitlah. Dia macam awet mayat. Di Syria dulu, orang Arab ni ada yang cuci rumah guna kapuk baruih. Ni cuci lantai. Lepas hari-hari Jumaat, hari Sabtu cuti, dia basuh rumah, basuh lantai, mop lantai. Bau macam ada orang mati. Tak ada orang mati ni pak, cuci rumah. Syuk rumah. Kapuk baruih ni kalau kita nak beli di kedai-kedai mamak, kedai-kedai runcit mamak pun ada jual. Di Maidin pun ada, tapi bau tak kuat sangat. Kalau kita beli di kedai mamak, oh bau tu memang tengit lah, bau kuat. Rupanya binatang ni dia tak suka. Kalau rumah ada semut ke apa, kita mop lantai, guna air kapuk baruih. Oh, semut lari. Semut tak mau. Jangan sampai kita pun lari semua sudah. Kita bau orang mati, kita takut, kita lari. Jadi serangga-serangga ni dia tak suka kapuk baruih. Anai-anai ke, semut ke, lipat ke, cicak orang ni pun tak syok lari. Bau dia kan kuat. Bau kuat. Itulah. Kalau yang daun bidara tu untuk melembutkan.
Dah buah minyak dah waktu mula mati tu, buah minyak dah. Mandi ada lagi blend daun bidara. Setengah tempat tak ada daun bidara. Kawan saya ni, dia ayah dia, abang dia ni pun memang jenis duk bagi mandi orang daripada kecil lagi. Duk buat kursus. Kawan saya kursus, ayah dia bagi kursus, ayah dia ada van jenazah, ayah dia ada keranda. Memang mereka ni fardu kifayah dulu teman. Belah kulim kawan saya. Saya pernah panggil mai buat kursus di Mahat Taujih, kawan saya, mai ustaz, dia mai kursus, dia bagi kursus. Rupa-rupanya ada tempat tak payah nak cari daun bidara. Fungsi daun bidara ni dia wangi dan melembutkan sendi-sendi mayat. Kalau tak ada daun bidara, dia kata daun rambutan pun boleh menggantikan daun bidara. Fungsi daun rambutan tu menyamai daun bidara. Jadi kita nak faham lah. Kapuk baruih ini untuk tu lah, untuk wangi, segar, elok daripada binatang, termasuk juga makhluk-makhluk halus pun semua dia tak mau lah. Pak Syekh Husin betul ya. Kenal ya Ustaz ni, kenal ya. Kawan saya yang design kitabnya anak dia lah. Dia juga duk bagi kursus jenazah. Kawan saya yang duk design buku-buku saya ni, Ustaz Hasan nama dia. Ustaz Hasan Al-Banna, Hasan bin Husain. Okey. Itu fungsi. Kalau tak ada daun bidara, daun mu'tan pun tak apa, daun mu'tan. Ataupun nak bagi wangi, daun apa lagi ya? Daun pandan. Tu wangi je lah daun pandan. Tapi kalau daun rambutan, daun bidara, dia boleh melembutkan tulang-tulang, sendi-sendi mayat. Baik, kita berhenti takat ni dulu. Jadi wajib mengkafan dan mengebumikan mayat kafir. Itu nanti kita baca pagi esok insya-Allah. Mayat orang kafir, kalau keluarga dia tak mau urus, kita ni wajib fardu kifayah atas nama kejiranan, kemasyarakatan. Mayat orang kafir kita kena urus dia apa? Kafan, wajib kafan dan wajib kebumikan, tanam dalam tanah. Bukan tanah perkuburan orang Islam, tanah mana yang bersesuaian, yang dapat keizinan, tanah rizaf, tanah kerajaan ke, tanam dia. Tapi kalau keluarga dia dah urus, tak apalah, selesai lah tanggungjawab tu, kita tak perlu ambil alih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah baru tahu daun rambutan pun boleh. Boleh kalau tak ada bidara rambutan. Saya dengar kursus macam tu lah, dia fungsi dia sama. Boleh lembutkan tulang-tulang, boleh bagi lembut. Jadi kalau orang yang dia punya tulang dia macam keras tu, cuba mandi air daun rambutan, daun bidara. Syria dia pun tak takut, ni pun air kapung baruih tu, ni muak melantai bau. Kita macam takut lah sebenarnya. Syaitan pun takut, syaitan pun tak suka bau tu. Dia bau khas, bau keras. Bau tu makhluk-makhluk halus, serangga takut. Tapi kita fikir terkali, kita pun jadi takut pula kan. Macam itulah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.